Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia guys. Aku AK dan AK Studio. Terima kasih kerana korang masih setia bersama aku. Okay, first of all aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang dah share aku punya vlog sebelum ni. Aku ada open box barang Team Power dan satu kit, which is kit daripada SNRC, RG3 R3G. G is a graphite, carbon graphite. So aku sangat happy that time. Dan hari ni aku nak bawa korang, aku nak bawa korang bersama-sama aku untuk aku check ataupun verify aku punya motor dan servo. Kebiasaannya kalau aku beli barang, terutama motor dan servo, aku akan check dia punya condition, whether condition dia sama dengan factory yang telah state dalam dia punya manual ataupun sebaliknya. Tanpa membuang masa, korang check it out dengan aku sampai video ni habis. Alright guys, check it out. Terima kasih kerana korang masih stay, masih setia. Kita proceed dengan motor checking. First of all, aku dah set aku punya bateri sebagai 7.7. So kau boleh tengok dekat aku punya multimeter. Aku setkan value direct current dekat aku punya bateri ada 7.7 lah. So kebiasaannya mana-mana motor aku beli ataupun motor aku beli, aku akan setkan ini sebagai 7.7 supaya the fit dia punya value dan dia punya result lebih constant, kerana kita dah set satu parameter yang sama. Seterusnya kita verify kita punya motor. Aku bukan verification, type of verification aku pada hari ni. Aku nak show kat korang. Aku akan verify motor aku dalam 30, 40 dan 50 degree timing and belt. Kenapa aku check kepada 30, 40, 50? 30 ini adalah value untuk default factory setting, 40 adalah optimization daripada 30 dan 50, dan 50 adalah maksimum yang aku taruh untuk aku punya specification. Kerana apa? Aku tahu motor aku ni boleh pergi sampai 60 degree, tapi aku tak yakin kerana dengan maximum timing beltnya aku set, aku akan increase aku punya speed dan RPM. Dalam masa yang sama aku akan create ataupun aku punya motor akan generate heat yang sangat tinggi. Maka dengan itu akan membuatkan motor aku ni jadi terlalu panas dan mungkin boleh merosakkan internal structure dekat dalam ni. Dengan itu aku bagi buffer dalam 10% ataupun 10 degree untuk make sure aku boleh gunakan motor ni dalam tempoh masa yang lama. Kenapa? Barang-barang RC ni adalah satu barang-barang yang always upgrading dan always change technology. Tapi kita kena tahu jugalah duit poket, nak kena berjimat. So maka aku limitkan maksimum aku adalah 50. Alright. Seterusnya, apa yang aku check? Aku akan check dia punya timing A, B, C dan average. Seterusnya aku akan check kV, RPM, RI, IR yang wujud dan satu lagi voltage yang keluar daripada motor checker ni, iaitu device ini, supaya value itu adalah lebih terang dan nyata. Tanpa membuang masa, jom follow aku untuk check motor ni. Adakah motor ini adalah dalam condition RPM high ataupun kV high? Adakah motor ini motor toki ataupun motor RPM? Adakah motor ini meet specification aku mengikutkan apa? If aku compare manual yang diorang provide dalam diorang punya box ataupun compare dengan aku punya data yang come out daripada unit yang aku ada ni. Dari situ aku tahu parameter ni adalah ralat ataupun sebaliknya. Guys, straightforward. Aku on kan positif, negatif. Korang jangan salah, tak pasal-pasal melayang sedikit korang punya duit poket nak kena beli baru. So aku verify first aku punya sensor. A hidup, B C hidup, C pergi B hidup, B pergi A hidup. So tak ada masalah. Unit ni datang dalam kondisi yang sangat baik. Seterusnya, apa yang aku check? Jom proceed kita pada timing.
adakah timing internal dia sama dengan timing set dekat luar, mechanical set dekat luar. Jom. Wow, korang tengok babe, dia punya terminal ABC terminal sangat rapat dengan dia punya housing. So ini aku takut sikit lah. Takut lagi apa? Aku takut kalau aluminium ni diperbuat daripada material yang kurang baik, which is material konduktor elektrik yang baik. So bila konduktor elektrik yang baik, dia akan buat short sekiranya aku solder dekat sini meleleh. So dia akan shortkan dengan dia punya body. So aku nak verify adakah ini housing diperbuat daripada aluminium ataupun metal biasa. Jom kita verify babe. Okay. Okay, aku buka sound. So kalau ada connection, maksudnya dia berbunyi lah. Wow, good. Dekat housing dia menunjukkan tak berbunyi, maksudnya ini adalah penebat, which is aluminium. Dekat embel dia pun sama. Kita check dekat stator dia, berbunyi, maksudnya ini adalah pengalih elektrik. So logik lah, sebab ini stator bukan housing. So housing dia diperbuat aluminium. Okay, good, no issue kalau aku pasang ataupun aku solder dalam keadaan meleleh pun. Alright, okay, A pergi kat A, biru pergi kat A, kuning pergi dekat B. Okay, alamak. Okay, orange pergi dekat C. So direct pergi dekat timing. Kita check kat timing berapa yang dia keluar. Okay, berapa yang dia keluar. So aku boleh direct tulis lah. Sorry guys, batuk sikit, masih kurang sihat. Ubat dah makan tapi tak ada rezeki untuk pulih lagi. So berapa dia keluar? 32 average, 32 degree average. So maksudnya dekat luar ni aku set 30, dekat dalam 32. So ada ralat sikit tapi it's okay. Dia ralat positif, bukan ralat negatif kat sini, which is nombor dia pergi ke atas, bukan pergi kat bawah. Kalau kat bawah satu benda yang agak hairan juga. Dan kalau korang tengok ABC, aku boleh kata sensor dia sangat bagus lah untuk soldering. Dalam ni dia orang solder sensor. So tiga-tiga sensor ni aku boleh kata dalam range yang baik. Mesin yang dia orang buat ataupun mesin yang dia orang gunakan untuk solder sensor ni dalam condition yang baik. Kenapa AB dia boleh dapat jilat yang sama, C ni adalah hanya 1 degree saja untuk dapatkan average 32. Good babe, good. Barang baik. Okay, seterusnya kita pergi dekat KV. Okay. Untuk motor, aku boleh kata motor ni bunyi dia sama dengan motor-motor yang lain. Tak terlalu memekak dan tak terlalu merit sangat telinga untuk dengar. Okay, wow. Aku dah cut off. KV nya 3.12 babe. Salah satu lagi motor yang aku jumpa dengan 30 degree set pergi sampai 3K. Good. RPM 290. Wow, good. Voltage 7.4 dan IR current dia adalah 3.1A. Wow, fantastic babe, fantastic. Ni salah satu motor yang aku jumpa bila aku set 30 degree, dia pergi sampai ke 3K untuk KV. Wow, macam potential motor ni adalah top. Macam. So okay guys, so aku tak tunjukkan aku buat test 40 dan 50 kerana mengambil masa yang panjang dalam video aku. So aku akan jumpa kalian dekat summary di akhir video aku nanti. Okay, selepas aku habis test semua, aku akan summary-kan dan aku akan show korang dia punya plot graph, bagaimana dia punya increment, enhancement percentage daripada 30 ke 40 degree dan 40 ke 50 degree. Adakah KV dia plot dalam keadaan constant ataupun sebaliknya. Okay, RPM dia naik dalam keadaan constant atau sebaliknya. So daripada situ aku akan justify adakah motor ini dalam condition KV top, torque motor ataupun RPM motor. Alright, okay, korang check it out sampai video ni habis babe. Okay guys, thank you kerana stay dengan aku. So apa yang korang tengok dekat screen sekarang adalah data plotted yang diperolehi daripada hard copy tadi. So aku dah convert masuk soft copy dekat MBL 30, 40, 50. So ni data yang aku perolehi.
Okay guys, ada penambahan baru dekat weight. So tadi sepatutnya aku bawa korang wedding dengan aku sekali, tapi aku lupa. So aku just masukkan information untuk korang, which is weight yang aku perolehi untuk V4 adalah 146.2. So bagi aku agak ringan kalau compare dengan motor-motor aku yang lain. Okay, let's go to the summary yang apa aku nak buat lah. So berdasarkan data result, apa yang aku boleh katakan, KV dengan RPM ni a bit consistent ataupun constant value increment, which is daripada 30 ke 40, 40 ke 50, datanya menunjukkan 38%, dan untuk first quarter dan second quarter 37%. Okay, sini okay, manakala RPM pula boleh lihat 30 ke 40 menunjukkan 39%, dan daripada 40 ke 50 menunjukkan 32%. So dua-dua data ini menunjukkan kenaikan yang agak konsisten dan constant value, dan aku boleh kata motor ni agak versatile. Kau boleh meet kedua-duanya sekali dengan play off ratio. So tak terlalu heavy dan tak terlalu berat kalau nak play dengan ratio untuk dapatkan kau punya KV ataupun kau dapatkan RPM, depend pada condition track dan condition layout yang korang main. So yeah, I love it this condition. So melihat kepada graf current yang aku ataupun yang data ini show, so agak bukan hairan tapi agak menarik, di mana untuk 50 degree dia menunjukkan spike yang agak tinggi. Okey, daripada 29% daripada 30 ke 40 first quarter dan second quarter, dan manakala second quarter daripada 40 ke 50 menunjukkan 46.5% increment. So kat sini agak tinggi spiking, dan according pemahaman aku, pembelajaran aku, okay, teori yang aku perolehi, pengalaman yang aku ada, ini menunjukkan motor ni ada sedikit penambahan suhu di sini. So sejauh mana penambahan aku tak pasti, kita kena test motor ni. Okay, kita kena test, dan aku percaya dan aku yakin dengan ratio yang tepat, dengan setting AC yang lebih tepat, aku dapat kurangkan suhu yang berada dekat spike yang 50 degree. But untuk mengatakan kawan-kawan semua, kebiasaannya aku tidak akan set aku punya motor sejauh 45 degree untuk bashing ataupun untuk race. Okay, aku biasanya aku akan set hanya untuk 30 degree, di mana race international ataupun local race biasanya dia akan set dalam 2.9, which is 2900 kV sahaja. So aku tidak risau di sini, just aku fokus kepada 30 degree, di mana antara 30 ke 40 menunjukkan 9 degree increment saja. Alright, so aku akan bawa korang ke track day nanti, akan sharekan pengalaman aku menggunakan kit SNRC RG3, okay, dan seluruh power unit aku yang berbrandkan Team Power. So sejauh mana level konsisten aku, okay, seseronok mana aku bertandem dengan kawan-kawan aku yang lain. So korang stay tune dengan aku untuk next video akan datang. Aku AK daripada AK Studio. Ciao.